Alam ini tidak berlaku secara rambang ataupun secara rawak, tidak. Dia ketika mula-mula dia wujud sudah bersistem. Cuma kejadiannya hanya mengikut sistem itu. Bila udara nak wujud, dia tahu udara ini terhimpun dalamnya nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida dengan peratus ini. Siapa memberitahu udara untuk tersusun dengan peratus ini? Siapa beritahu? Sebab jika tidak, kita semua mati. Jika berlaku secara rawak, dia kena mencuba 30%, kejap 32%, kejap 40%. Itu rawak. Tapi dia tahu dah, aku cuma 21%. Siapa beritahu? Akhirnya bila kita fikir secara logik, kena ada perancang, kena ada pencipta, kena ada penentu. Jika tak ada, dari awal lagi kehidupan ini tak boleh hidup. Tak boleh hidup. Sedikit dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Dalam surah An-Nur ayat 43 ada satu ayat yang indah. Saya nak ceritakan sikit tentang nur ini. Tentang nur ini berkaitan dengan meteorologi. Allah menceritakan tentang bagaimana hujan turun. Begitu mudah kan? Bagaimana hujan turun? Kita rasa begitu mudah, tapi tak semudah itu. Dia ada prosesnya. Di zaman Nabi Muhammad SAW, teori tentang bagaimana hujan turun adalah berasaskan pandangan Aristoteles. Semata-mata Aristoteles mengatakan angin panas ataupun wap panas akan naik ke atas, menyejuk, daripada hasil kesejukan itu turunlah hujan. Begitu mudah kenyataan oleh Aristoteles. Wap panas kemudian naik ke atas, menjadi sejuk, kesannya turunlah hujan. Begitu simpel. Nabi Muhammad SAW bercakap tentang bagaimana hujan turun. Bercakap di tengah-tengah Arab yang masih ada saki-baki jahiliahnya. Arab tidak kenal tamadun yang hebat. Jika Arab jahiliah terpengaruh sikit pun dengan Aristoteles, mereka jadi hebat juga. Terpengaruh sikit dengan Aristoteles pun cukup. Sebab Aristoteles mementingkan kajian. Cuma ada keterbatasan sebab apa? Teknologi tak canggih. Tapi Aristoteles macam mana pun mementingkan sebab musabab, mementingkan analisis. Itu Aristoteles. Sebab itu dia agung sampai sekarang. Sebab orang sekarang pun mementingkan analisis. You jangan percaya sampai you kaji. Itu konsep Aristoteles. Cara dasarnya bagus. Jika pengaruh Aristoteles menguasai Arab, mereka tak jadi jahiliah. Tapi disebabkan Arab ini, dia terpisah daripada Empire Rome. Rome tidak menguasainya. Dia terpisah daripada Empire Parsi. Parsi pun tidak menguasainya. Maka pengaruh pemikiran Yunani langsung tidak masuk ke kota Mekah. Ini sejarah unik tentang Mekah sebelum Islam datang. Dia tidak dipengaruhi oleh apa-apa pun. Dia tersendiri dengan kebodohannya. Maka dinamakan era Arab ketika itu, yang menolak semua ataupun tidak dipengaruhi hatta oleh Aristoteles, yang logiknya itu okey.
tak juga mempengaruhi Arab Jahiliyah, maka ia digelar Arab Jahiliyah. Langsung tidak menggunakan logik dan rasionaliti. Jika Nabi bercakap tentang sains, jika sekadar Nabi bercakap tentang sains, pasti dipengaruhi oleh pemikiran jahiliyah. Paling tinggi pemikiran Aristotle. Tak lebih lah. Tapi kita sebutkan tadi, pengaruh atau tak ada di era jahiliyah di bumi Arab. Maka lagi teruk daripada Aristotle. Dengan hurafat dan tahayulnya, tiba-tiba Nabi membacakan ayat yang lebih hebat daripada semua. Itulah surah An-Nur ayat 43. Bagaimana hujan turun? Mudah. Tapi ayatnya begitu saintifik. Jika ada siapa ambil bidang sains meteorologi, dia faham ayat ni dengan baik. Allah berkata pertama sekali, Allah kata, yuzzi sahaba. Angin meniup awan. Proses pertama. Angin meniup awan. Awan bergerak. Awan ini terpisah-pisah. Siapa pernah naik kapal terbang, dia nampak awan. Cantik. Terpisah-pisah. Setompok sana, setompok sini pada asalnya. Maka Allah mengatakan pertama, awan yang terpisah-pisah ini kena ditiupkan dahulu. Kena digerakkan. Maka Allah menggunakan kalimat yuzji sahaba. Maka angin meniup awan. Kemudian awan itu berhimpun. Yu'allifu bainahu. Akhirnya awan-awan ini yu'allifu. Yu'allifu bahasa Arab ini ialah bergabung. Bergabung. Jadi awan ini terpisah-pisah, bertompok-tompok bergabung. Sains meteorologi baru menyadari bahawa awan-awan ini perlu ada convergence zone. Convergence zone. Apa dia convergence? Tempat bertemu. Awan ini perlu ada convergence zone. Tempat convergence, tempat pertemuan. Allah sebut yu'allifu bainahu. Mereka berhimpun sesama sendiri. Awan yang terpisah-pisah akhirnya bertemu, yu'allifu, berhimpun sama sendiri. Saintis mengatakan kena ada convergence zone. Subhanallah. Saintis baru faham. Kemudian Allah tambah lagi. Dia wujud awan itu pula jadi rukama. Dalam ayat yang sama. Saya sebut hanya kalimat-kalimat penting. Awan itu akhirnya jadi rukama, bertukar jadi rukam, rukama. Ulama tafsir mengatakan rukama ini ialah macam kuih lapis. Macam kuih lapis. Dia sudah bertemu. Tiba-tiba dia wujud berlapis-lapis. Bertingkat-tingkat. Boleh juga bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Sambungan ayat mengatakan setinggi gunung. Jadi awan itu bertemu, kemudian dia jadi berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Di celah awan bertingkat-tingkat itulah lahirlah hujan. Maka untuk menerangkan itulah lahirnya kajian tentang awan. Tuan-tuan cuba kaji Wikipedia tentang awan, pening kepala. Tapi Allah sebut semua itu. Lahirlah cumulus clouds, kan? Kemudian clouds yang lain, awan-awan yang lain. Begitu banyak. Kemudian Allah kata kadang-kala di celah itu ada batu. Butiran ais. Butiran ais macam batu lah. Dalam ayat yang sama ada butiran ais. Dari butiran ais itu lahirlah kilat. Aristotle teori kilatnya memang black. Tapi hanya Quran mengatakan di era itu kilat itu lahir dari butiran ais. Saintis black. Bagaimana butiran ais di celah awan melahirkan kilat? Kadang-kadang dia terlampau besar sempat sampai ke bumi. Seringkali dia kecil sangat tak sampai ke bumi. Yang sampai cuma hujan. Tapi ada kala berlaku hujan batu. Tapi kata Allah kadang-kadang di celah-celah awan ada butiran ais kecil. Butiran ais ini
dia berkuasa negatif. Saintis mengkaji, dia berkuasa negatif. Maka kadang-kadang dia menjunam turun ke bawah, bertembung dengan charge positif di bahagian bawah awan. Charge negatif bertemu dengan charge positif di bahagian bawah awan, mengeluarkan satu cahaya. Itulah kilat. Jelas, butiran ais inilah yang melahirkan kilat. Saintis menyatakan itu benar. Quran telah sebut tentangnya 1400 tahun lepas. Mana Nabi tahu? Ini yang kita sebutkan tadi, Quran mukjizat. Nabi tidak tahu. Berada pula di kalangan Arab yang memang jahiliah. Paling hebat teori Aristotle. Itu pun tak sehebat mana. Nabi bercakap mengalahkan semua teori termasuk Aristotle. Mana Nabi tahu? Nabi tak tahu, melainkan disebabkan ini wahyu.